Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kembali pada hari ini untuk kita mempelajari Bahasa Melayu Tahap 2 sebagai persediaan untuk menghadapi ujian akhir sesi akademik yang akan dijalankan pada bulan Januari 2023. Pada hari ini cikgu nak berkongsi dengan anak-anak murid khususnya bagaimana nak menjawab kata banyak makna. Jadi pilihan 1, 2, 3, 4. Jadi kamu akan pilih mana satu yang betul. Pilihan jawapan. Kadang-kadang murid tak suka. Oh, banyak kena baca ni, susahlah. Tetapi di akhirnya nanti, sesi perbincangan kita dengan menjawab beberapa latihan, cikgu harap murid dapat menguasai teknik ni. Kita lihat dulu contoh yang pertama. Katanya makan. A. Sehari makan nasi lemak. Makan ni adalah perbuatan menunjukkan makan. Cikgu rasa ini tak ada masalah. Semua murid kata makan nasi lemak, bersarapan dan sebagainya. Tapi istimewa di Malaysia, kita boleh makan nasi lemak 24 jam. Tapi kalau orang dulu, nasi lemak ni waktu sarapan pagi sahaja. B. Abu ialah seorang yang suka makan kawan. Apa maksud kawan ni? Makan kawan ni mengambil kesempatan terhadap seseorang kawan. Terutamanya macam bulilah. Kawan yang abang-abang sador ni, dia bulinya. Ataupun dia mengambil kesempatan terhadap kawan yang lemah. Makan kawan. C. Rudi bekerja makan gaji. Bekerja dengan seseorang makan gaji apa maksud? Dalam sebulan, contoh 30 hari bulan, dapat gaji. Makan gaji ni macam orang kerja dengan kerajaan, dengan kerja swasta. Kalau bekerja sendiri, contoh orang jual pisang goreng. Itu bekerja sendiri, dia suka. Tanpa ada terikat dengan masa dan sebagainya. Makan gaji ni kita terikat dan yang pasti cukup bulan kita dapat gaji. Okay, selesai. Ada 3 perkataan makan. Makan nasi lemak, makan kawan dan makan gaji. Ini baru contoh. Kita lihat latihan yang pertama. Perkataan yang diwarnakan warna gelap sedikit itu cahaya. Kita tengok ni. Nombor 1. Cahaya hari ini hangat sekali. Oh, betul ke salah? Kalau kamu rasa keliru, jangan buat apa-apa. Kita cari dulu nombor 2. Tidak lama lagi abang akan memperoleh seorang cahaya mata. Biasa dengar. Abang akan memperoleh seorang cahaya mata. Maksudnya apa? Akan dapat anak. Bila betul, kamu write di sini. Nombor 2 ni betul. Kamu tengok bawah. Mana yang ada 2? Oh, A ada 2. B ada 2. C tak ada 2. Bila tak ada 2, kamu pangkah C. Confirm C ni akan salah. Sebab pilihan nombor 2 tak ada. Oh, D juga tidak ada. Buang. Itu caranya. Kita buang dulu yang dah pasti salah. Tengok pula nombor 3. Tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup. Ini dalam mata pelajaran sains adanya. Betul. Bila betul nombor 3 diperlukan. Tengok. A ada 3. Tak ada. Bila tak ada, habis. Jawapan dia adalah apa? B. Walaupun nombor 4 kamu tak dapat. Sepatutnya apa? Nombor 4 ni kira salah lah. Kalau kamu nak ulang, nak tahu jawapannya. Air muka Sarah cahaya. Sepatutnya air muka Sarah bercahaya sekali setelah mendengar berita baik itu, contoh. Jadi bila dapat jawapan, habis. Jadi jawapan dia B. Nombor 2 pula. Perkataannya apa? Selesa. Kita baca dulu. Pemandangan di sini amat selesa. Pemandangan selesa ke? Keliru. Keliru, jangan buat apa-apa. Kita cari yang betul dan cari yang pasti salah. Saya rasa amat selesa tinggal di sini. Oh, selesa. Rumah banglo besar, selesa. Ada orang rumah banglo tak selesa. Ada orang tinggal di kondominium walaupun kecil sikit, selesa. Di mana-mana pun yang penting kita rasa bersyukur, kita akan rasa selesa. Saya rasa amat selesa tinggal di sini. Oh, betul. Dalam kelas selesa lah belajar, dalam kelas cantik, ceria dan sebagainya. Betul. Nombor 2 betul. Teknik macam tadi juga. Cari mana yang tak ada 2. Nombor 2 ni mesti. Oh, B tak ada 2. Pangkah B tak ada 2. Oh, D tak ada 2. Pangkah. Dah buang 2 dah. Tinggal A dengan C. Mudahkan sikit untuk pilih jawapan. Tengok pula nombor 3. Keputusan itu dibuatnya semasa selesa. Macam pelik je. Tak pasti. Tinggalkan dulu. Saya berasa tidak selesa apabila berada di sisinya. Tidak selesa maksudnya apa? Contoh kalau kita berada di tepi kawan yang contoh kamu kalau murid darjah 6, dah cukup umur dan sebagainya, kenalah pakai sedikit bedak, wangi-wangian supaya kawan selesa. Tak selesa kalau kawan busuk, tak mandi dan sebagainya. Oh, tidak selesa, betul. Tidak selesa, betul. Bila betul, kita tengok nombor 4 ni mesti ada. Oh, cikgu cari nombor 4 yang tak ada. Oh, tak ada nombor 4, kita pangkah. So, jawapan dia adalah C. Soalan nombor 3. Perkataan yang diwarnakan hitam mentah. Perkataannya mentah, ingat.
80% ekonomi negara bergantung pada ekspor bahan mentah. Kalau kamu rasa, tak tahulah bahan mentah ni apa benda, tinggalkan dulu. Berkerut-kerut keningnya apabila memikirkan nasibnya yang mentah. Nasib mentah. Tak pasti juga. Tinggalkan. Buah mangga yang masih mentah digemari oleh sesetengah orang. Masih mentah. Tak masak kok mentah. Betul lah. Contoh kalau kamu yakin betul, kamu write nombor 3. Nombor 3 diperlukan pangkah. Sebab tak ada 3. Yang pangkah. D tak ada 3. Tengok nombor 4. Pak Halim belum dapat melupakan peristiwa yang masih mentah. Peristiwa boleh ke mentah? Contoh, kalau kamu, peristiwa silam contoh. Pangkah. Nombor 4, kalau kamu rasa wah-wah, kemudian kamu rasa yakin, nombor 4 ni tidak diperlukan. Nombor 4 ni memang dah salah. Dah buang dah. Kita tengok pula, tengok apa yang tinggal. 1, 3, 2, 3. Guna kaedah ni pula. Yang tinggal 1, 3, 2, 3. Automatik nombor 3 ni tadi betul. Jadi kita kena tengok apa? 1 dan 2. 1 dan 2. Baca balik semula. Ini pusingan yang kedua. Bila kita rasa tak dapat jawapan, kita patah balik semula. Bahan mentah dengan nasibnya yang mentah. Bahan mentah belum masak. 80% ekonomi negara bergantung pada ekspor mentah. Betul, bahan mentah ni. Apa maksud bahan mentah? Negara kita pengeluar kelapa sawit utama dunia. Dulu kita pernah nombor 1, sekarang Indonesia nombor 2. Apa pengeluar bahan mentah kita? Dulu kita pernah getah, pokok getah, susu getah nombor 1 di dunia. Sekarang kita dah kurang sebab para petani perkebunan sebagainya dah tukar ke tanaman kelapa sawit. Kita pengeluar bahan mentah banyak dulu, biji timah, emas dan sebagainya. Itu maksudnya bahan mentah. Jadi nombor 1 ni perlu. Bila nombor 1 ni perlu, nombor 2 tidak ada 1 pangkah. So jawapan dia adalah B. Ini agak susah sikit soalan ni. Tapi kita dapat jawapan juga kalau kita guna kaedah ni. Nombor 4. Perkataan apa? Kacau. Adunan capati ini perlu kamu kacau supaya menjadi lembut. Perlu kacau. Macam pernah dengar ni. Kacau. Tolong kacau. Rasa was-was. Tinggalkan dulu. Alung selalu kacau kehidupan pemiutangnya. Alung ni orang yang bagi pinjam duit. Kemudian kalau tak bayar, dia akan kacau. Dia akan simbah dengan cat merah. Lama-lama dia akan letakkan bom. Ini bahaya ni. Jangan pinjam dengan alung. Alung kacau. Rasa betul. Kalau kamu rasa betul, kamu write nombor 2. Jadi mana yang tak ada nombor 2? Nombor 3 tak ada nombor 2. Nombor D tak ada nombor 2. Okey. B dengan D sudah salah sebab nombor 2 salah. Betul. Jadi cikgu write yang betul tapi cikgu cari yang bawah yang mana tak ada nombor 2 tu. Tengok pula, bilik itu kacau setelah kemasukan pencuri. Bilik kacau, mana boleh kacau? Bila pencuri masuk, bilik itu akan jadi berselerak, bersepah dan sebagainya. Nombor 3 salah. Pangkah nombor 3, mana ada 3? Nombor 3 dah memang salah dah. Baca pula nombor 4. Fikiran Pak Jamil kacau apabila memikirkan masalah. Fikiran kacau. Biasanya fikiran rusing. Nombor 4 salah. Kita pangkah nombor 4. Mana yang ada 4? Bang. Jadi kita dah buang C sebab ada 4 salah. Jadi tinggal apa? 1 dan 2. Bila 1 dan 2, kamu rasa was-was tadi nombor 1 ni, apa maksudnya adunan capatan ni perlu kamu kacau? Gaul. Jadi nombor 1 ni automatik akan jadi betul. Habis. Dapat jawapan dia A. Sebagai rumusannya, berdasarkan tajuk yang kita pelajari pada hari ini, berfokuskan apa? Kata banyak makna. Orang-orang dulu lagi lah. Mereka suka menggunakan satu perkataan itu membawa maksud yang berlainan. Mereka nak jaga hati. Dia contoh, kalau ada perkataan, contohnya, kalau anaknya panjat pokok. Dia marah. Dia tak marah. Jangan panjat pokok. Panjat lagi sampai tinggi. Dia nak bagi arahan jangan. Tetapi dia suruh panjat lagi. Main bola dalam rumah pecah. Main lagi. Tapi anaknya faham. Wah, ayah suruh main tapi dia tak main. Tapi budak-budak sekarang, jangan berlari dalam kelas. Kamu akan lari dalam kelas. Jangan buat bising. Kamu akan bising. Kamu tak boleh dengar perkataan jangan. Tapi orang dulu, dia jarang guna perkataan jangan. Dia guna apa? Usahlah, lembut ya orang dulu. Jadi orang dulu, dia berkias dengan satu, dia ada banyak makna. Setiap perkataan tu ada banyak makna. Contoh, ambil negeri Perak. Perkataannya Perak. Negeri Perak. Perak Darul Rizwan. Pingat Perak. Jarang kamu dengar lah. Perak. Apa dia? Cuba cari dalam kamu. Apa maksud Perak? Semua sama. P-E-R-A-K. Tetapi membawa maksud yang berlainan. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita
Jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Selamat membuat latihan, selamat ulang kaji. Semoga cepat faham dan akhirnya berjaya dalam peperiksaan dan ujian. Sekian, terima kasih.